Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kita sambung baca hadis yang ke-36. 5 maksiat, 5 dosa, 5 kesalahan yang disegerakan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini, siapa yang ada kitab tengok belakang, dia ada belakang. Surat 102. 102 itu hadis yang ke-36, dia tulis rawahu Ibnu Majah fi kitabil fitan babul uqubat. Jadi hadis ini ada dalam Sunan Ibnu Majah dalam perbahasa berkaitan dengan fitnah akhir zaman. Ada satu bahagian kecil namanya babul uqubat. Kemudian Syekh Ahmad Fahmi ni dia karang syair-syair akhir zaman. Belakang tu saya buka ujung-ujung kitab ni nak habis dah ni, benar ni. Buka takut tak aja balik alik belakang. Jadi belakang tu muka surat 118 tu, satu syair dia, semua hadis itu dia buat satu syair khusus. Semua sekali. Ni hadis yang ke-36 ni muka surat 118. Belakang sekali. Bukan belakang sekali, muka surat 118. Khusus syair berkaitan dengan hadis yang ke-36. Kita baca sikit situ. 5 maksiat yang disegerakan balasannya. 118. 5 maksiat dibalas segera dalam dunia sebagai dera supaya insan insaf dan takwa, lalu minta taubat nasuha. Mana 5 tu? Okey, 1. Bila zina zahir dan nyata, penyakit berat akan menimpa. Nombor 2, sukat dan timbang tidak sempurna, zalim pemimpin pasti dirasa. Nombor 3, bila zakat tidak diberi, kemarau panjang pasti rasai. Nombor 4, janganlah mungkir janji ilahi, nanti musuh datang menguji. Nombor 5, syariat Allah pasti tegakkan, pedoman hidup jangan abaikan, cuai dan taksir mengakibatkan perang saudara yang merugikan. Ini karangan siapa ni? Syekh Ahmad Fahmi. Zam-zam berkaitan dengan hadis yang kita baca. Baik, kita sambung perbahasan hadis ini, yang mana 5 maksiat yang disegerakan balasannya oleh Allah Ta'ala. Disegera di sini maksudnya disegera hukumannya di dunia. Umumnya dunia ni tempat buat amal tu, umumnya tempat balasnya di mana? Di akhirat. Dunia ni tempat buat amal. Ad-dunya darul amal. Dunia ni tempat buat amal.
wal akhiratu darul jaza, akhirat tu tempat balas. Itu asal dia. Tu asal dia. Tetapi ada beberapa peringatan daripada Nabi, daripada Allah Ta'ala, ada maksiat-maksiat dosa yang dibuat oleh manusia, sekiranya dilakukan maka dosa itu dibalas segera di dunia. Dibalas segera di dunia. Dan kita dah sebut banyak kali sifat bala ini, dia bila dia mari dia kena semua sekali. Dia bukan kena kepada orang yang buat dosa sahaja. Itu sifat balasan di dunia. Nampak serupa Allah tak adil? Mana? Serupa. Wallah na'udzubillah, maha suci Allah daripada bersifat zalim. Kerana keadilan sebenar kita akan dapat selepas daripada kita mati. Di dunia macam-macam boleh buat. Semua orang, hakim, saksi dan sebagainya, itu semua manusia yang mungkin ada kepentingan dunia. Orang yang bersalah dihukum, yang tidak bersalah tidak dihukum. Itu urusan di dunia. Keadilan hakiki adalah di akhirat. Di akhirat. Baik, kita sambung pagi ini yang keempat. Yang keempat tu, dan tiada mereka menyalahi janji-janji Allah dan Rasulnya, kecuali Allah menurunkan ke atas mereka musuh yang akan merampas sebahagian dari apa yang ada di tangan mereka. Hadisnya mana hadisnya? Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Ada situ. Walam yanqudu ahdallahi, dan tiada mereka menyalahi janji-janji Allah, wa ahda rasulihi, dan janji-janji Rasulnya, illa sallatallahu alaihim, kecuali Allah menurunkan ke atas mereka aduwan min ghairihim, musuh, fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim, musuh itu akan merampas apa ataupun sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Jadi perkara yang keempat ataupun dosa yang keempat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dosa yang mana balasan itu akan disegerakan balasannya oleh Allah Ta'ala di dunia, adalah manusia apa? Menyalahi janji dengan Allah dan Rasul. Kau tak ada janji, tak ajin, tak ada minit mesyuarat. Aja tak kita janji dengan Allah? Tak ajin, Ustaz, tak ajin. Ajin tapi tak ingat. Perjanjian yang pertama antara makhluk dengan Allah Ta'ala, semua sekali disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Semua orang berjanji, iaitu semasa kita semua berada di alam ruh. Alam apa? Alam ruh. Dan ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kepada semua sekali, semua sekali, tak kira orang itu hari ini dia Yahudi, hari ini dia Nasrani, hari ini dia Islam, hari ini dia etis, hari ini gapo agama dia. Masa kita semua duduk di alam ruh, Allah pernah bertanya soalan Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Maka ketika itu semua sekali kita ada malam ni, pagi ni sini, hok mari hok tak mari, Yahudi Nasrani, ketika itu semua sekali jawab, qalu bala, ya hai Tuhan, kami mengaku kamu Tuhan kami. Boleh? Itu janji siapa tu? Janji semua sekali makhluk manusia dengan Allah. Bila tu? Masa duduk di alam ruh. Maka ulama sebutkan bahawa Allah Ta'ala telah ajar semua sekali kita, semua sekali manusia ini semasa duduk di alam ruh,
semua Allah telah ajar tentang tauhid. Tauhid mengaku Allah itu Tuhan. Jadi semua manusia ini hari ini dia gapo agama sekalipun, secara fitrahnya dia kenal Allah itu Tuhan. Bila dia hidup di dunia, dia tidak buat pengakuan yang dia buat di alam roh itu, maka dia hidup dalam keadaan keluh kesah dan gelisah. Kerana apa? Dia langgar janji dengan Allah. Di mana? Di alam roh. Sebab tu kalau kita baca kisah orang masuk Islam, tahu? Orang masuk Islam, gapo ayat hak tubik di mulut dia? Etis ke baik, etis ke gapo hak tak ada agama tu, ataupun gapo hak akhirnya dia dapat hidayah kemudian masuk Islam, perkataan gapo tubik di mulut dia? Tenang. Sebab apa? Selama kini hidup dalam keadaan keluh kesah dan gelisah. Nampak serupa tenang, tapi dalam perut hati mereka itu penuh dengan benda yang menggelisahkan hati. Supaya orang lah kita ni Islam. Tapi ingat, bila kita buat dosa, manusia yang Islam dia buat dosa, dia sebenarnya menggelisahkan hatinya. Nampak supaya tenang, tapi sebenarnya dia tidak tenang. Tak tenang. Nak nipu orang boleh, nipu diri sendiri dia tak boleh. Tanyalah siapa yang buat dosa, dia tidak akan tenang. Kalau dia kata dia tenang, atau dia pelawak ke diri sendiri, dia melawan fitrah. Orang kafir dia melawan fitrah. Fitrah sebenar manusia adalah mengaku Allah itu Tuhan. Maka bila dia masuk Islam, dapat hidayah umur 40-50 masuk Islam, maka ketika itu keluar ni mulut mereka apa? Oh, saya menjumpai satu ketenangan yang saya tidak pernah rasa sebelum ini. Bukan itu perkataan tubik di mulut kan? Tu tubik di mulut tu. Kita tak nampak, tak duduk tempat tu, kita rasa tak ada apa-apa. Tetapi siapa-siapa yang dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, itu yang dia rasa. Jadi perjanjian manusia dengan Allah Ta'ala di akhirat, semasa berada di alam ruh, apa tanya dia? Allah tanya, Alastu bi rabbikum. Allah tanya, mu tahu tak aku ni Tuhan kamu? Setelah Allah ajar semua sekali, Allah ni ajar semua sekali makhluk dia, roh di alam roh itu, maka ditanya, Alastu bi rabbikum. Maka ketika itu roh jawab, qalu bala. Roh kata semua sekali, ya wahai Tuhan. Ya, kamulah Tuhan kami. Ulama sebutkan bahawa sebab apa Allah ajar kepada manusia roh di alam roh itu tentang hakikat ketuhanan, supaya di akhirat nanti, akhirat gini, orang-orang kafir tidak akan kata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan menjadikan alasan, tak cari alasan. Dia kata, dah dulu kami mana tahu, tak ada orang ajar. Tak ada orang ajar. Antakulu yaumal qiyamati, takut-takut puak-puak ni kata pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin. Dia kata, kami tak tahu, tak ada orang ajar, seorang habuk pemula ke kami. Boleh? Maka di akhirat manusia ni sentiasa cari alasan supaya kita umat Nabi Muhammad ni, ada setengah dalam riwayat menyebutkan manusia kita ni set pada luah kau set jetih kau tak kira, cari alasan di akhirat bila Tuhan tanya bakpo amalan musikin. Manusia ketika itu akan cuba cari alasan. Alasan pertama dia akan buat, dia kata umur pendek. Alasan yang kedua yang dia akan cari, dunia ni singkat, kiamat cepat doa. Boleh? Alasan pertama dia akan guna kita kat lagi di akhirat. Alasan pertama orang akan cari umur pendek. Dia kata tak apalah nak banding kerana Tuhan dengan umat Nabi Nuh alaihi salam, dia umur 900 lebih tahun, ibadah dia panjang, kita umur 60 pun mati. Lo ni tak ada 60, tak ada beceng kan, mana tak ada beceng, mati saja. Engkau di akhirat dia kata umur pendek lah kau Tuhan nak dan buat ibadah. Maka ulama sebutkan bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mengelak daripada di akhirat, kayak dia buat itu sebagai alasan, maka di dunia ini Allah lebihkan umat Nabi
dengan digandakan pahala. Ibadah-ibadah yang sedikit tapi digandakan pahala jadi banyak. Allah Ta'ala wi barakah pada ibadah yang kita buat. Buat satu dapat 27, sedekah satu dapat 700 kali ganda. Sedekah satu. Yang kedua, katanya para ulama, supaya manusia di akhirat, umat kita ni, umat Nabi Muhammad di akhirat tidak jadikan alasan bila Tuhan tanya, "Oi, bapa mu buat ibadah sikit, umur pendek." Yang kedua, kata para ulama, di dunia ini Allah Ta'ala bagi barakah pada tempat. Ada ibadah-ibadah kalau kita buat di tempat-tempat tertentu, pahalanya digandakan oleh Tuhan. Masjidil Haram ni semua orang maklum, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ni semua ni dia berkat pada tempat. Yang ketiga, saya reka-reka, di akhirat manusia akan cuba cari alasan. Antara alasannya adalah bila Allah tanya, "Hei, bapa ibadahmu sikit?" Kita akan jawab, umur kita pendek. Allah Ta'ala bagi barakah pada ibadah, barakah pada tempat. Satu lagi Allah Ta'ala bagi berkat pada masa, supaya manusia tak jadikan alasan di akhirat bapa ibadah dia sikit. Maka ibadah yang dibuat pada hari Jumaat berbeza dengan ibadah yang dibuat pada hari Khamis. Ibadah yang dibuat pada Ramadan tak serupa dibuat pada bulan Sya'ban. Ibadah dibuat pada bulan Rejab tak serupa dibuat pada bulan Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Kerana Allah Ta'ala bagi barakah pada tempat, pada masa. Maka manusia yang bijak, yang hebat, maka dia akan rebut kesempatan-kesempatan itu. Satu, berkat pada ibadah. Satu ibadah dibuat digandakan 27 kali ganda. Pun gandaan-gandaan lain yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka nisbah pada kita berbanding umat Nabi lain, kita buat kerja sikit tapi ngupah dia banyak. Boleh? Kalau buat banding mudah ni maklum semua ni. Buat je, ambil je. Malam Al-Qadar. Satu saja, cukuplah. Kalau 10 kali dapat fadilat malam Al-Qadar, cuba darab berapa? Itu apa tu? Kelebihan pada masa. Jadi dosa yang akan dibalas segera di dunia ini adalah dosa menyalahi janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hak lahir tu, budak-budak hak lahir, semua sekali agama dia apa? Agama Islam. Sebab apa? Sebab semua sudah mengaku Tuhan itu Allah. Semasa bila? Semasa berada di alam roh. Beranak saja Islam ke kafir? Anak Yahudi. Ayah dia tu tembok rakyat Palestin hari-hari. Bini dia beranak di rumah. Bini beranak. Bahaya tu, anak orang Yahudi. Bini dia beranak. Anak tu Islam ke kafir? Budak-budak tu Islam ke kafir? Islam. Arti kalau dia mati hari tu, dia masuk syurga. Mana ustaz mak dia kafir tu, kan mak dia Yahudi, ayah Yahudi kafir tu. Anak dia Islam, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi budak yang baru lahir, semua lahir dalam keadaan fitrah suci. Ada riwayat lain sebut fi ala hadhil millah, mereka itu lahir di atas agama Islam yang suci. Semua Islam, semua Islam. Dan fitrah Islam itu sudah ada dalam diri dia. Lepas tu di akhirat dia tak boleh kata, dah mana mu kafir tak mengucap 2 kalimah syahadah dulu. Ayah saya, mak saya kafir, nak orang tak ke saya nak Islam. Tak boleh buat alasan. Sebab fitrah mereka adalah Muslim. Fitrah mereka adalah Muslim. Sebab itu siapa-siapa etis bagainya, bila mereka menolak Tuhan dan tidak mengaku Allah itu Tuhan, mereka melawan fitrah. Manusia pun, kita ni nasib baik, anugerah Allah Ta'ala, kita lahir mak ayah kita Islam. Panggil rezeki, nikmat Allah Ta'ala. Banding dengan sahabat kita yang lahir mak ayah dia tak Islam. Tapi
adakah semua hak mak ayah dia Islam tu, beranak-beranak dia Islam, adakah semua masuk syurga? Tidak semesti. Orang kafir ni nikmat dia. Mak ayah kafir, anak pun kafir. Siapa umur 50 kafir, tahu? 50 kafir. Akhir dapat hidayah masuk Islam pagi pukul 9. Gi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pukul 9. Masuk alah kereta nak klik rumah, balik accident mati. Tak ada mayat kali abu. Masuk syurga ke masuk neraka? Faham molek. Nak faham molek. Kena faham molek gapo rahmat Allah Taala, nikmat Allah Taala, bagaimana keadilan Allah Taala, bagaimana Allah Taala atur kehidupan manusia. Itu dia panggil bagaimana Allah Taala atur adilnya Allah dalam urusan kehidupan. Dan urusan kehidupan. Patut kita Islam banyak syukur pada Allah Taala, patut kita jadi molek sampai bila-bila. Maka janji yang pertama yang manusia lawan Allah Subhanahu Wa Taala adalah janji semasa berada di alam roh. Yang kedua, yang seterusnya, yang janji yang kedua, kalau janji ni kita lawan, akhir Allah turunkan ke bawah tu. Allah akan menurunkan ke atas kita, ke atas mereka musuh yang akan merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Jadi kita ni bila lawan Allah Taala, menyalahi janji Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dikuasai oleh orang lain. Asal dak kata jahatlah pok-pok tu. Habis nak ambil ke dia. Iyalah memang dia jahat. Tapi pucanya mana puca? Pucanya mana? Puca kerana kita menyalahi janji dengan Allah. Satu tadi janji apa? Janji untuk tidak syirik dengan Allah Taala. Pasal ni ada ke orang syirik? Ada. Pas bala tu kena pada orang syirik tu saja ke? Tidak. Sebab itu kita ni ada tak tanggungjawab kita dengan orang kafir? Hak tidak mengucap dua kalimah syahadah, ada ke tak tanggungjawab kita dengan dia? Ada. Ada. Wajib kita bagi tahu kepada mereka tentang Islam. Wajib fardu ain. Wayak mana ustaz tak jumpa? Wayak tidak semesti dengan mulut. Kadang-kadang wayak dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan menunjukkan contoh-contoh yang baik, biar mereka melihat keadilan Islam. Sebab itulah Nabi bila bermuamalah dengan orang Yahudi sekalipun, Nabi tidak pernah zalim pada mereka. Nabi tak oyak masuk Islam lama masuk Islam, tapi Nabi buat amal, mereka melihat keadilan agama Islam. Wajib kita berdoa kepada mereka supaya dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua, kita semaya tadi, inna salati lagi wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kau tak janji? Inna salati, sesungguhnya salat aku, wa nusuki, dan ibadah aku. Ibadah itu, nusuk itu merujuk kepada, kalau direct spesifik pergi pada istilah, merujuk kepada ibadah haji, nusuk termasuk umrah. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah hai Allah, untuk kamu je. Maya, poso, ibadah, segala-gala tu semua sekali hidup dan mati lillahi ta'ala. Janji ke tak janji? Janji. Berapa kali janji sehari? Banyak. Lepas tu buat ke tak janji tu? Buat ke tak janji tu? Buat sikit-sikit. Maka disebut dalam hadis ini perkara keempat. Kalau kita menyalahi janji dengan Allah, maka balasan itu akan dibalas segera di dunia. Tiba-tiba buat ibadah sebab orang, tiba-tiba pergi haji umrah sebab nak kepada dunia. Nabi sebut dalam hadis, ramai mana orang pergi ke Mekah buat haji bukan kerana Allah, tapi nak berniaga. Ramai mana pergi ke haji dan umrah, itu ada hadis khas tu, dan bukan lillahi rabbil
alamin, bukan. Sedangkan disebut duk Mekah dah tu, inna salati wa nusuki duk Mekah dah, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka janji-janji itu manusia lah lawan. Maka dia tidak buat perkara itu, akhirnya bala tu turun. Kita janji dengan Allah Ta'ala, janji dengan Tuhan. Ingat bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ketika mana Allah Ta'ala nak supaya diberikan amanah jaga bumi ini. Allah nak bagi amanah jaga bumi ini, langit bumi semua tolak. Akhir siapa yang sanggup? Manusia, betul? Manusia yang sanggup jaga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut innahu kana zaluman jahula. Tapi mereka ni, puak-puak ni dah lah zalim, jahil pula. Maka kita telah berjanji dengan Allah Ta'ala supaya nak menguruskan bumi ini dengan baik. Buat baik ke tak? Tak. Maka semua janji-janji itu telah pun diingkari oleh manusia. Maka apa bala Tuhan sebut, Nabi sebut dalam hadis itu, kecuali Allah Ta'ala akan turunkan kepada mereka musuh yang akan merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Hari ini faham boleh, kalau hak kita diambil oleh orang, hak kita diambil oleh orang, ekonomi umat Islam dikuasai oleh orang kafir, tanah air kita dijajah oleh orang kafir. Sebab apa? Sebab dia jahat. Iyalah sebab dia jahat. Tapi gapo punca daripada kita? Kerana kita menyalahi janji dengan Allah. Apa kita cerita hari itulah, hari itu. Kenapa kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim? Memang dia jahat, satu. Tapi apa punca daripada kita? Kerana rakyat-rakyat banyak yang menipu sukatan, timbangan dan ukuran. Iyalah dia tu jahat, satu isu. Tapi apa puncanya? Kerana ramai orang yang menipu sukatan, menipu ukuran, menipu timbangan. Selagi mana perkara itu tidak dibenteras, maka itulah yang akan berlaku. Manusia akan sulit cari rezeki, manusia akan susah cari rezeki, mata wang jatuh, inflasi dan sebagainya. Kenapa perkara itu berlaku? Kerana ada rakyat yang menipu sukatan, timbangan dan ukuran. Bukan, ialah jahat ustaz, tak pandai dia ni, jaga gini tak pandai. Itu isu lain. Isunya adalah kita. Apa punca dia? Bukan kita ustaz tu orang nego. Tapi sebut dah tadi, betul. Bila bala Allah Ta'ala turun, dia kena berlaku. Kau kalau ringgit Malaysia jatuh, kena kau nipu tu saja? Tak, dia kena berlaku. Harga barang naik, dia sebab dia nipu sukatan timbangan, dia beli barang mahal. Tak, kita mahal juga. Bala Allah Ta'ala dia kena berlaku. Apa puncanya? Kerana ada di kalangan manusia rakyat yang mengurangkan sukatan, ukuran dan timbangan. Sama juga hal ini. Maka kalau selagi mana ada manusia yang berjanji dengan Allah tapi tidak tepati janji, lagi mana ada manusia yang janji dengan Allah dan Rasul tapi ingkar janji itu, selagi itu bala Allah akan turun. Lagi mana bentuk bala akan turun? Balanya adalah hak kita dirampas oleh orang. Gapo hak kita? Hak ekonomi. Ekonomi kita sepatut negara Islam, ekonomi kita dikuasai oleh orang Islam, tapi dikuasai oleh orang kafir. Dikuasai oleh orang kafir. Tanah air kita dijajah sekarang ni, dijajah mungkin tidak dalam bentuk fizikal, tapi dijajah dalam bentuk pemikiran dan otak. Pemikiran. Yang terakhir pada pagi ini, yang kelima. dan apabila pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya hukum Allah sebagai pilihan, maka pada waktu itu Allah akan menjadikan bencana di kalangan mereka sendiri. Ada dosa yang kelima yang Nabi sebut dalam hadis ini adalah berkaitan dengan kesalahan yang dibuat oleh pemimpin yang tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikan hukum Allah itu sebagai pilihan. Maka pada waktu itu waktu bila? Waktu pemimpin tidak menjadikan syariat Allah sebagai pilihan, maka ketika itu Allah akan menjadikan bencana
di kalangan baksahum bainahum, Allah akan menjadikan bencana di kalangan mereka sendiri, duk saling balah sama sendiri. Allah SWT akan jadikan bencana di kalangan mereka sendiri. Ambil poin dia. Dosa yang kelima adalah apabila pemimpin tidak melaksanakan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah dosa. Kemudian tidak menjadikan hukum Allah, syariat Allah adalah Quran dan Sunnah itu sebagai pilihan. Kerana hidup manusia ini sentiasa ada pilihan dan tidak memilih hak tu. Siapa ini? Pemimpin. Apa bala dia? Maka ketika itu akan jadi perbalahan dan permusuhan sesama sendiri. Faham poin dia? Apa syariat dia? Ini nama syariat Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah dua perkara. Satu dipanggil hukum syariat. Boleh? Satu lagi dipanggil hukum sivil. Boleh beza? Boleh beza, tak apa-apa, mudah itu. Satu dipanggil hukum syariat, satu dipanggil hukum sivil. Saya tak nak ulah bab undang-undang, tetapi kita sebut dari segi ruh apa yang ada dalam kitab. Dalam kitab kita tengok di dunia ini ada negara-negara tertentu, mereka bagi hukuman yang berat kepada kesalahan-kesalahan jenayah. Ada orang yang buat salah, mereka ditembak mati. Ada dosa-dosa kesalahan yang dibuat oleh manusia, mereka dibunuh dengan menggunakan kerusi elektrik. Zalim tak zalim? Zalim lah. Ghalibnya hukuman tu berat ke orang? Berat. Tetapi adakah jenayah berkurang? Tidak, sama sekali. Kerana dalam hukum syariat dia ada adab, dia ada rukun, dia ada syarat, dia ada roh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada perkara barakah di situ yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai penghalang kepada dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Hukuman sivil berat macam mana sekalipun, dia tidak ada roh di dalam itu. Tidak ada syarat, tidak ada rukun, tidak ada adab yang sepatutnya dilakukan oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat itu, diturunkan syariat itu, diciptakan manusia, diturunkan syariat untuk manusia jadikan itu sebagai panduan. Tiba-tiba dalam memilih antara satu dan dua, maka di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tetapi ketika mana ada dua pilihan, maka dipilih bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kita orang Islam, kita kena yakin setiap muslim, tak kira siapa, 1, 2, 3, 4, 5, kita mesti yakin, setiap muslim kita mesti yakin bahawa hukum Allah itu amat adil dan hukum Allah amat baik. Siapa yang pegang berakidah hukum Allah itu zalim, dia jadi kafir. Itu akidah. Mesti yakin bahawa hukum Allah itu adil. Hukum Allah itu yang terbaik. Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijak. Allah yang menciptakan kita, Maha Suci Allah daripada segala ketidakadilan. Kalau tinggal hukum Allah ini dibawa kemusnahan kepada dunia, sama ada makhluk yang nama manusia ataupun alam. Kerana apa? Kerana Allah Maha Tahu. Syariat Allah adalah syariat yang pasti akan tertegak di muka bumi. Cuma bila tak tahu. Kena faham molek akidah itu. Supaya hari ni, kalau kita baca hari ni lah, kalau orang tanya gapo yang akan berlaku di Palestin dengan Israel hari ini, gapo akan berlaku? Hakikat yang pasti akan berlaku, Israel akan musnah. Boleh? Itu disebut oleh Nabi dalam hadis sahih, banyak hadis cerita berkaitan perkara itu. Nah, Allah sebut dalam Quran mereka akan musnah. Cuma Allah tak sebut tarikh, Nabi tak sebut tarikh bila. Tapi mereka akan hancur, musnah, mati semua sekali. Mana tempat mereka mati? Itulah di Baitul Maqdis. Adakah hak ni? Wallahu alam, tak tahu.
Kalau hak ni dah mereka akan musnah, maka negara Palestin hari ini tu akan dijajah semua sekali. Lepas tu dia akan duduk di situ, membangun di situ, mereka akan dimusnahkan di situ. Kalau tak, lepas ni Gaza akan menai balik, bangun balik, buat bangunan balik, baju balik, mana perai pula, perai, bangun balik, acuh perai balik, bila tak tahu. Tapi mereka akan mati di situ semua sekali. Itu hakikat. Syariat Islam pun sama. Pasti tertegak di muka bumi. Bila? Wallahu a'lam, tak tahu. Sebab Imam Mahdi akan turun, pusat pemerintahannya di Baitul Maqdis. Nabi Isa akan turun, pusat pemerintahannya di Baitul Maqdis. Dan ketika itu Islam menguasai dunia. Syariat Islam pasti tertegak. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW, masa Nabi nak berdakwah di Mekah, api orang pakat menentang dia. Sadak jarang mana hok ikut dakwah dia 100-200 orang saja. Semua orang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala sebelum Allah suruh Nabi berdakwah, Nabi cerita kepada Allah. Allah cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, "Hei Muhammad, lepas ni kamu akan berdakwah kepada kaum kamu. Kamu kena bersedia, kamu akan ditentang oleh mereka." Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada Nabi dalam surah Syu'ara. Tuan-tuan tengok surah Syu'ara. Sebab ayat yang perintahkan Nabi, suruh Nabi berdakwah, ada dalam surah Syu'ara di tengah-tengah. Fa'arid 'anil musyrikin wa anzir 'ashiratakal aqrabin fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Hai Muhammad, sampaikan dakwah ini kepada kaum kamu. Jangan peduli orang kafir nak kata gapo. Itu ayat Allah Ta'ala dalam surah Syu'ara. Bagaimana Allah Ta'ala nak yakinkan, nak semangat, bagi semangat kepada Nabi? Maka Allah ceritakan kepada Nabi dalam surah Syu'ara itu, "Hei Muhammad, kamu kena tahu bahawa orang kafir pasti akan kalah, kamu akan menang." Maka Allah pun cerita kisah Nabi Hud, Allah cerita kisah Nabi Musa, Allah cerita kisah Nabi Lut, Allah cerita kisah Nabi Ibrahim, Allah cerita kisah Nabi Syu'aib. Itu semua terkandung dalam awal surah Syu'ara. Bagaimana kisah mereka ini? Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, mereka menentang Nabi mereka. Nabi Lut alaihissalam menentang Nabi mereka. Baca kisah ini wahai Muhammad. Bagaimana kesudahan mereka akhirnya? Semuanya musnah dan mati. Yang akhirnya yang menang adalah Nabi. Nabi Lut ditentang oleh kaumnya, kaumnya musnah, Nabi Lut menang. Nabi Hud alaihissalam ditentang oleh kaumnya, Nabi Hud menang. Nabi Musa alaihissalam ditentang oleh kaumnya, Nabi Musa menang. Nabi Saleh ditentang oleh kaumnya, Nabi Saleh menang. Kamu pun nanti, hai Muhammad, kamu ditentang oleh kaum kamu. Ingat, kamu akan menang. Allah cerita kepada Nabi, begitu keadaannya sebelum Nabi disuruh berdakwah. Maka syariat Islam ini, sama ada hari ini orang buat ataupun tidak, suatu hari nanti dia pasti akan tertegak. Cuma tak tahu tarikhnya bila. Kau siapa tahu Imam Mahdi turun berapa bulan? Nabi Isa turun hari bulan berapa, tahun berapa? Ketika itu tak ada orang kafir di muka bumi. Kerana Nabi Isa turun, tugas yang pertama adalah mematahkan salib. Tugas yang kedua adalah membunuh babi, khinzir. Yang ketiga menghapuskan jizyah. Jizyah ini satu cukai yang dibayar oleh orang kafir duduk di bawah naungan negara Islam. Ketika Nabi Isa turun, ada dua pilihan saja, sama ada kamu Islam ataupun kamu diperangi. Tak ada orang kafir dan Islam tertegak ketika itu. Cuma tarikhnya bila tak tahu. Hari ini orang buat tak buat itu soal lain. Soalnya di mana kita ketika Islam tidak tertegak. Itu soalannya. Maka Nabi SAW sebut, kalau sekiranya dalam satu tempat itu berlaku situasi syariat Islam tidak dilaksanakan, maka bala Allah Ta'ala akan turun. Gapo bala dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kamu berkelahi sesama sendiri. Mu kata kok mu, aku kata gini, duk bala tak berhenti-henti. Mana punca bala itu? Kerana pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, dan tidak menjadikannya sebagai pilihan, sebagai pilihan. Maka manusia akan hidup dalam keadaan mereka ini berkelahi sama sendiri,
hidup dalam ketakutan setiap masa. Hari ni apa rumah ada pagar, apa ada pintu, kita tambah lagi gerai. Sebab apa? Pintu ada dah, bahaya gerai pula. Sebab apa? Sebab kita ketakutan. Kau tak ada gerai rumah? Tak ada, Ustaz. Muji, alhamdulillah, tawakal tinggi. Kenapa perkara itu berlaku? Ulama hurai yang kelima ini kerana tidak dilaksanakan syariat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Manusia akan berkelahi sampai sendiri, hidup sentiasa dalam ketakutan. Ada rumah, perumahan, semua rumah 30 butir ada pagar, dah luar ada pagar, dah luar tu pagar besar. Lepas tu rumah dia sendiri ada pagar pula, lepas pintu ada gerai pula, lepas tu di pintu pagar tu pula ada jaga pula. Oh, saya kata bisa pun buat mana. Sungguh manusia hidup dalam ketakutan, hidup dalam keadaan keluh kesah dan gelisah. Ini semuanya kata para ulama, manusia itu berlaku dibalakan begitu kerana dosa yang kelima ini. Mana dosa yang kelima? Wa ma lam tahkum a'immatuhum, selagi mana pemimpin mereka tidak melaksanakan hukuman bi kitabillah, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan dia tidak memilih hukum yang ada yang diturunkan oleh Allah taala dalam Quran, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bencana di kalangan mereka sendiri. Tuan-tuan sekalian, syariat Islam ini adalah sesuatu yang tinggi. Dia membatalkan semua perkara yang bercanggah dengan dia, bukan perkara lain yang membatalkan dia, bukan. Nabi SAW, saya nak tutup. Nabi SAW bila sampai di Madinah, tuan-tuan kalau belajar sirah, ada subjek sirah sini? Kau tak ada? Belajar sirah, ada satu tajuk dalam sirah. Masa Nabi sampai di Madinah, Nabi buat satu sahifah, apa sahifah bahasa Melayu, piagam Madinah. Terima kasih Ustaz. Piagam Madinah itu ditandatangani oleh Rasulullah, orang Islam, Yahudi, Nasrani, kafir yang ada di Madinah. Maka ketika itu banyak isi perjanjian itu, piagam Madinah itu ditandatangani oleh Nabi, dan Nabi bangun dan ceritakan kepada mereka, wahai manusia, wahai penduduk Madinah, wahai pemimpin-pemimpin Yahudi, Nasrani dan orang-orang di Madinah, ini adalah perjanjian antara kita. Sahifah Madinah dipanggil, piagam Madinah. Maka apa kata Nabi SAW? Sekiranya ada sesuatu perkara kamu semua bercanggah di antara kamu dan bercanggah di antara kita, maka kembalilah kepada Allah Ta'ala dan rujuklah kamu kepada Al-Quran, dan rujuklah kamu kepada aku, kepada Allah dan Rasul. Sekiranya ada apa-apa percanggahan di antara kamu, tempat rujukan kamu adalah antara Al-Quran atau rujuklah kamu kepada aku. Segala perkara yang bertentangan dengan dua perkara ini semuanya terbatal. Maka syariat Allah ini, dia adalah yang paling tinggi. Segala perkara yang bercanggah dengan dua syariat ini semuanya terbatal. Bukan perkara yang bercanggah dengan dia, syariat Allah terbatal, orang lain dipakai, bukan. Terbalik kuat dia panggil, terbalik kuat. Kau panggil balik kuat lah. Sebab itu, tapi oleh kerana manusia ini dia banyak berhukumkan kepada hukum akal, tidak berpandukan kepada hukum syarak, maka dia kata tak logik. Sepatutnya manusia lebih takut kerana hukum ini lebih tinggi hukumannya, hukum Islam lebih rendah. Maka mereka guna akal itu, akhirnya manusia hidup dalam keadaan keluh kesah dan gelisah. Kerana apa? Kerana mereka berpandukan kepada akal, bukan kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak seperti ringan, tapi ada roh, ada barakah di situ yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia untuk ditaati. Tapi oleh kerana manusia tidak buat perkara itu, maka dosa itu dibalas di dunia. Apa balasannya tadi?
manusia akan hidup dalam keadaan bencana di kalangan mereka, berbalah sama sendiri, hidup dalam ketakutan, hidup dalam keresahan. Akhirnya nak pergi ke masjid pun lepak bawa dalam masjid. Sini tak lagi, tapi berlaku dah tempat-tempat lain. Ingat di Kuala Terengganu Masjid Putih dulu, ingat Masjid Putih? Masjid Putih, ada kenal Masjid Putih? Oh, dia mesti siap-siap tu. Tempat tak ada rekod buruk dulu, Allah alam lama tak pergi. Buruk ila kasu ila selipar. Oh, naik tak sini so, tak linusa sebelah. Oh, tak sebelah jauh-jauh. Ingat tu taktik supaya orang bila orang pergi nak curi ada sebelah dia ada. Apa kita tak kat lain? Lah kali kita turun tak jumpa cari. Masalah besar. Apa tu? Hidup dalam ketakutan. Saya tak nak ulah panjang satu kesan-kesan itu. Cuma kita faham 5 perkara yang telah kita belajar. Nabi SAW sebutkan kepada kita, dosa ini kalau dibuat oleh siapa-siapa di tempat kita dan kita tidak cegah perkara itu, hatta kalau kita cegah sekalipun masih dibuat oleh orang, tetap bala Allah Ta'ala akan turun di dunia. Betul lah balik sebelum kita tutup. Satu dulu, penzinaan. Penzinaan. Maka bila berzina manusia itu dan dia isytiharkan dia berzina, dia nyohu dia berzina, ni semua tahu dah, semua orang tahu. Jadi orang tak malu, siap bergambar lagi dengan penzina. Patutnya penzina tu ikat-ikat alas upik, katak-katak buah lagu ni tahu laut, ni ambil gambar tu masuk dalam Facebook, penzina. Dahsyat semati. Subhanallah, nak kata apa kita? Tak terkata. Bengoknya. Apa gitu semua, subhanallah, apa gitu semua. Dia dah mengaku dia berzina. Dia mengaku dia ada bapa ayah. Tiba-tiba ambil gambar, suka lagi masuk Facebook. Oh subhanallah, nak ayat kapur lah. Itu berzina. Maka kalau begitu berlaku, Nabi sebut apa berlaku? Akan ditimpa penyakit taun. Kamu akan ditimpa dengan penyakit yang penyakit itu tidak pernah menimpa pada umat-umat terdahulu daripada kamu. Satu. Yang kedua, kita buat rumusan. Yang kedua, manusia yang mengurangkan sukatan, ukuran dan timbangan. Itu sebut dah. Maka mereka akan diuji dengan kemarahan yang panjang. Susah mencari rezeki. Barang akan naik, inflasi, mata wang jatuh, tak kira apa sekalipun. Dan mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. 3 bala Allah sebut. Satu, Nabi sebut. Satu, kemarahan panjang. Yang kedua, kesulitan mencari rezeki. Manusia sempit hidup. Harga barang mahal, semua orang mengeluh. Yang ketiga, kerana apa? Kerana balasan yang ketiga dipimpin oleh mereka yang zalim. Mana dosanya? Kerana manusia mengurangkan sukatan, ukuran dan timbangan. Dan kita dah ulah hari itu. Yang ketiga, Nabi sebut, orang yang tidak bayar zakat. Bahasa zakat ni kena belajar dah. Ada suruh ayat ustaz kena berapa panjang buat zakat ni, kena buka kitab fiqh. Tapi umumnya zakat ada 2. Satu zakat fitrah, 2 zakat apa? Harta. Orang bayar sama tak terus bayar sama terus. Tapi ada satu lagi zakat harta. Zakat harta. Zakat harta tu ramai orang, maka dipecahlah ulama. Saya tak nak bicara bab khilaf dan sebagainya. Reka-rekanya hok dah ingat. Satu, zakat harta, zakat pendapatan. Yang kedua, zakat saham. Yang ketiga, zakat simpanan. Termasuk dalam bab zakat harta, zakat emas dan perak, zakat galian, zakat biji-bijian. Itu ada orang tanya, ustaz, durian kena tak durian? Durian tak kena. Kecuali durian kita guna untuk perniagaan, dia kena zakat perniagaan. Dia kata hamba banyak ustaz durian, banyak-banyak. Buah durian atas nama buah durian tak kena. Duku tak kena ke? Dia zakat buahan dan bijian yang kena zakat adalah benda yang jadi makanan asasi yang tahan lama. Contoh padi. Kalau Malaysia lah, tempat lain gandum, barley itu biasa, jagung itu kena. Tapi kalau jenis buah tak kena zakat, tak tahan lama dan bukan makanan makan ruji, betul. Makanan asasi tak kena zakat. Tanya durian tak kena duku, tapi kalau kita gunakan dia untuk berniaga, maka dia kena zakat perniagaan, bukan zakat duku. Rupa dengan binatang ternakan, zakat harta binatang ternakan. Hak kenanya adalah kambing, kerbau, biri-biri, unta. Ayam tak kena zakat ayam, kecuali kita bayar ayam nak nego, kena zakat perniagaan. Boleh? Madu kelulu, kenapa kelulu? Masa ada orang madu kelulu.
Zakat madu kelulu tak ada. Ada tengok ada 30 madu kelulu banyak. Cuma kalau guna benda itu untuk perniaga, maka dia kena zakat perniagaan. Tapi itu dipanggil zakat harta. Ramai mana orang tidak peduli. Tidak peduli. Maka orang tak bayar zakat diturunkan bala oleh Tuhan. Balanya apa? Balanya adalah Allah tahan hujan daripada langit. Maka Nabi sebut hujan itu turun bukan untuk kita tapi untuk binatang. Maka Nabi kata kalau tidak kerana binatang itu maka hujan tidak akan turun. Jadi tersebut dah itu kita menumpang rezeki binatang-binatang. Akibat mana? Akibat tidak bayar zakat. Yang keempat, apa tadi? Menyalahi janji dengan Allah dan Rasul. Menyalahi janji dengan Allah dan Rasul. Dan Nabi sebut al-ahdu, perjanjian antara orang mukmin manusia dengan Allah adalah solat. Ramai mana orang tak semaya. Maka bila ada dalam kampung kita, pada luar kampung kita, daerah kita, negeri kita, negara kita orang tak semaya, dia telah langgar janji dengan Allah. Bala akan turun. Dak kita maya ustaz nak bantu kita. Ya, tapi bala Allah turun dia kena berlaku. Itu fungsi ke apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tak adil ustaz kita ni baik kena juga. Adil di akhirat kita akan dapat balasan kita yang setimpal. Yang terakhirnya adalah tadi sebut bagaimana syariat Allah tidak ditegakkan di bumi, yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan dibalakan oleh Tuhan dengan apa? Dengan bencana di kalangan mereka, saling bercakaran, berbalah sama sendiri dan hidup dalam ketakutan. Ini semua adalah dosa yang dibalas oleh Allah Ta'ala, yang dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia. Wallahu alam, insya-Allah, supaya hadis-hadis sebegini menjadikan kepada kita, memberikan kepada kita peringatan, ambil kita sebagai panduan supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal dan rugi di akhirat. InsyaAllah kita sambung hadis yang ke-37. Tajuknya, bilakah akan terjadi kehancuran? Bila? Tak tahu. Soalan tak tahu bila. Jadi tajuknya, bila akan terjadi kehancuran? Wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika wa karamika ilma waj'alna mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi